Okey, jelas? Okey, respon jelas. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Baik, walaupun saya nampak ada tolak saya lah. Dan tolak pengurusi majlis dalam 12 murid pada pagi ni, saya faham. Ya. Sebelum ni ada sampai 70 lebih, ada sampai 100 kan. Okey, untuk hari ni saya faham. Bukan masalah tidur. Bukan masalah tidur. Tapi masalah apa nama ni yang berlaku malam tadi dan sebelum ini ya. Saya menitiskan air mata sebab saya dapat video rumah dihanyutkan air ya. Rumah dihanyutkan air, banyak ada yang tersangkut kereta dan sebagainya. Dalam tu ada kanak-kanak ya, dekat shopping mall semalam dekat Giant ya. Saya tengok dekat Giant section 13 Shah Alam pun sama dimasuki air. Harap surutlah air tersebut ya, air banjir tu. Okey, di sini saya ingatkan sebelum saya teruskan teknik menjawab saya pada pagi ni, musibah yang berlaku tu, anda jangan ambil kesempatan lah untuk mandi ke apa ke, jaga keselamatan diri dan kalau boleh elakkanlah berada di kawasan hujan atau kawasan yang bahaya dan juga pergi ke cerun-cerun atau bercuti di tempat-tempat contoh macam kat Genting Highland ya. Semalam Lebuh Raya Karak pun terhakis ya, ada hakisan tanah, masalah tadahan banjir itu dah tidak kukuh ya. Okey, kemudian lagi mana bukit-bukit tinggi ya, kawasan-kawasan Cameron nak pergi ke Cameron tu, okey, hati-hatilah ya. Alright, kita teruskan pada pagi ini, kita tengok bahagian sistem dan aplikasi bahasa. Okey, ramai anak murid ya, dia PM saya ataupun dia mesej saya, dia kata apa? Cikgu, susahlah bahagian ni. Macam tak dapat skor je. Macam tak boleh. Benarnya anda boleh. Cuma saya kena bagi tahu teknik dan cara dan orang kata apa, asas kepada apa yang kita kena tahu. InsyaAllah awak boleh jawab. Rupa-rupanya bila KSSM ni ada morfologi dan sintaksis, barulah kita cikgu-cikgu kenal pasti ya, cikgu-cikgu yang berada di tingkatan 4 dan 5 baru kenal pasti bahawasanya majoriti ataupun kebanyakan anak-anak murid tingkatan 4 dan 5 tidak menguasai tata bahasa. Iaitu basic ataupun asas lah, asas tata bahasa. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil basic lah, kalau dalam bahasa Melayu panggil asas tata bahasa. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya dah uji, ada beberapa murid kata adjektif tak tahu, kata ganda tak tahu, kata sifat tak tahu. Yang paling menyedihkan, kata nama pun tak tahu. Astaghfirullahalazim. Saya katakan ni dah masalah negara ni. Okey, jadi cara nak meningkatkan aspek tata bahasa dan sebagainya, kita kena rajin explore lah, cari dalam bahan kat situ. Lepas tu kita tengok buku-buku yang ada di pasaran. Contoh macam saya kan, kalau saya tengok anak murid saya lemah tata bahasa, saya suruh dia beli buku tingkatan darjah 6, bukan tingkatan darjah 6 UPSR. Buku tu bagus sebab dia bagi orang kata basic tu lengkap. Buku darjah 6 UPSR sangat berkesan untuk siapa yang lemah bahagian bahasa. Begitu juga dengan sintaksis. Okey, ramai yang tanya dekat saya, cikgu, morfologi tu apa? Sintaksis tu apa? Saya tak boleh bezakan sampai sekarang. Okey, senang cerita, morfologi tu ialah golongan kata. Di mana kita ada kata sendi, ada kata ganda, ada kata nama, kata adjektif, ada kata majmuk, macam-macam lagi. Keseluruhan golongan kata tu, kategori dia morfologi. Senang kan? Senang cerita. Saya tak nak awak susah. Ya Allah, cikgu, pening kepala. Apa yang saya nak lakukan untuk apa bahagian ni? Jadi kita kena tahu apa yang diperlukan. Okey, jadi soalan 2, cikgu. Okey, soalan 2 sintaksis. Sintaksis tu berkaitan dengan ayat.
Contoh membina ayat tu, contoh macam ni, subjek, predikat, ada apa, ayat pasif, ayat aktif, cakap ajuk, cakap pindah, itu bahagian sintaksis, di mana bahagian sintaksis ni tidaklah susah, tetapi kalau awak tahu cara nak tukar, insya-Allah awak boleh buat. Okey, seterusnya penyuntingan. Penyuntingan ni mudah. Bagi saya penyuntingan ni kalau awak tengok kesalahan kesalahan kata, contoh ejaan. Okey, kemudian tanda baca. Okey, kemudian kesalahan bahasa. Contoh macam ni, disediakan, salah sebab saya tu kata ganti nama diri yang pertama, tak boleh ada di, tak boleh ada oleh. Jadi disediakan oleh saya tidak dibenarkan. Okey. Jadi kita kata saya sediakan, paling tepat. Okey, itu bahagian penyuntingan. Lepas tu hukum DM. Ada contoh goreng pisang, salah. Sepatutnya pisang goreng. Okey, seterusnya soalan 4 bahasa Melayu standard. Okey, yang ini ada cara dia. Ramai yang pelajar kata cikgu saya takutlah cikgu, saya tak boleh jawab ataupun tak jawab langsung. Sebenarnya salah. Sebenarnya bahasa Melayu standard ni paling senang nak dapat markah. Kalau tak dapat markah penuh pun, sekurang-kurangnya dapat markah dalam 2, 3, 4 pun sebenarnya daripada kosong kan. Tapi ada cara dia dan cara sangat mudah. Kejap lagi saya akan ajar cara nak mengolah bahasa Melayu standard supaya dapat markah penuh. Okey, seterusnya soalan peribahasa. Soalan peribahasa ni ada teknik dia. Bukan sekadar kita tahu dan buat, tapi kita kena tengok kepada faktor soalan. Apa soalan yang dikemukakan. Awak tak boleh nanti awak bagi jawapan, rupa-rupanya dia tak nak ni, dia nak yang ini. Okay, jadi berhati-hatilah bila menulis soalan peribahasa, nak menulis jawapan dia. Sebab bukan mudah ya nak dapat markah penuh. Kita kena tahu di bahagian sudut markah tu dan juga cara menulis. Okey. Kita teruskan. Okey. Okey, yang ini morfologi ya. Bina ayat berdasarkan arahan soalan yang berkaitan bahan yang diberi mengikut tema. Okey, panjang petikan atau bahan antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, apa yang paling penting dekat sini? Awak kena bina ayat sendiri. Tidak boleh dalam petikan atau dalam keseluruhan kertas soalan. Tak boleh langsung, tak boleh. Sebab kalau awak tukar-tukar, katakanlah nama dia Pak Abu, awak tukar jadi Pak Mail, tapi ayat dia sama, tak boleh. Ya, tidak boleh langsung mengambil petikan atau keseluruhan kertas soalan. Mesti kena ayat sendiri. Okey, kemudian jumlah ayat yang dibina bergantung pada arahan dalam soalan. Okey, jumlah markah tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan. Ya, bentuk skema pemarkahan analitik. Okey, bagi peneguran lah kepada calon SPM ataupun murid-murid di tingkatan 4 dan 5, bila awak menulis ayat tu, elakkan menulis ayat yang terlalu pendek. Elakkan. Di sini saya bagi penekanan untuk bagi tahu kepada anak-anak murid saya, tidak boleh ayat terlalu pendek. Okey, contoh ayat tu kosakata dia awak dapat cari lembut. Dia wanita yang lembut. Dia wanita yang lembut. Memanglah betul, tapi pendek dan tidak menerangkan sepenuhnya erti lembut tersebut. Maka markah dia tidak boleh dah dapat markah penuh kan. Jadi berhati-hati dekat situ. Ya, kalau ayat yang lengkap lebih bagus. Contoh ada tiket ataupun kita kata ayat yang gramatis. Okey, seterusnya kita lihat di sini contoh soalan. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. Kemudian tu ayat anda sendiri. Okey, di sini pelajar selalu tanya, cikgu, sekiranya kat sini 8 markah, tapi saya jumpa kan ada kesalahan lebihlah dari saya cari itu. Okey, sebenarnya memang ada jawapan yang lebih. Mungkin ada 1 atau 2 soal jawapan dia memang lebih. Tapi ikutlah kehendak soalan. Kalau dia kata 2, maka 2 lah kata kerja tersebut. Kalau 2 kata adjektif,
2 lah. Jangan buat lebih lah. Kalau boleh kita tak nak lebih tu. Kita nak apa yang dikehendaki oleh soalan. Cikgu, kenapa tak boleh? Okey, kerana awak akan mengganggu apa nama ni, akan mengganggu masa, takut nanti tak sempat sampai ke rumusan. Okey, jadi kita bagi je apa yang soalan nak, ya. Okey, jadi baca soalan dengan teliti, 2 kata kerja tu macam mana, 2 kata adjektif tu apa. Ya, kata adjektif tu macam kata sifat ke cikgu? Ya, kata sifat. Kalau kata kerja iaitu perbuatan, dia melakukan. Senang saja, ya. Okey, ni contoh soalan lah. Cara nak menjawab nanti saya akan bagi kemudian, ya. Okey. Baik, di sini jawapan dia nak tulis kena satu-satu. Okey, kenapa saya kata satu-satu? Okey, sebab pemeriksa dia senang untuk menanda ya kertas awak. Bila ataupun cikgu lah, pemeriksa atau cikgu senang menanda kertas awak. Sekiranya awak campur-campur, ya, awak tak tersusun, maka susahlah. Okey, kenapa macam ni cikgu? Kerana jawapan dia satu je. Sebab awak diberikan test pad kosong sahaja. Ya, test pad kosong sahaja. Awak tidak diberikan kotak-kotak. Jadi perkara yang pertama, kalau kita nak buat kertas 2 ni, mesti ada nombor soalan. Okey, mesti ada nombor soalan. Okey, yang kedua, mesti ada apa yang kita nak cari. Ya, contoh kita nak cari kata kerja. Kan kemudian kita ada bina ayat. Mesti nyatakan macam tu. Cikgu kena buat garis ke? Tak perlulah. Yang ini yang garis ni hanya untuk contoh, tapi awak tak perlulah buat garis. Awak boleh buat simbol tolak ataupun sama dengan. Kalau selain pada titik 2 bertindih, tak ada masalah, ya. Kalau ikut jawapan dekat sini, dia tersusunlah teknik menjawab dia. Ya, ada nombor, ada apa yang dia nak cari, dan bila kita nak bina ayat pun mudah. Okey. Baik, ini soalan morfologi. Dia nak 3 kata majmuk. Kata majmuk ni, yes, kata majmuk mantap. 13 kata majmuk mantap. Dekat sini kita dah dapat kena pasti sekali. Kita baca je, wah, kita tahu kat mana kata majmuk. Okey, contoh di sini kita tengok apa ni, dah cari ayat majmuk tu, kita kena buat ayat kita sendiri. Contoh saya bagi satu jawapan kata majmuk yang mantap yang telah diiktiraf oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, kita tengok dekat ni warga negara. Maksudnya dia ejaan dia rapat. Walaupun dia gabung tapi dikira kata majmuk. Begitulah contoh. Okey. Di sini awak kena bagi jawapan. Dia mesti ada 3 jawapan dan awak tulis sendiri. Cikgu, kotak tak disediakan ke? Okey, macam saya kata tadi, kotak tidak disediakan. Hanya kosong sahaja di test pad awak dan awak menulis sendiri jawapan-jawapan tersebut, ya. Okey, jadi nyatakan kata majmuk tadi yang saya bagi tahu, kemudian awak bina ayat. Cikgu mesti cari sendiri ke? Ya. Dia tidak akan ada garisan. Okey, cari kat sini tidak. Sendiri mau ingat. Sendiri mesti tahu. Gitu. Okey, seterusnya kita tengok soalan sintaksis. Okey, soalan sintaksis ni berdasarkan susunan ayat, binaan ayat, ragam ayat. Dia ada subjek predikat, ada pola ayat. Cikgu, pola ayat tu apa? Yang FN campur FK, N campur FS, FN campur FS, FK, FA, frasa adjektif. Ayat susunan biasa, ayat sonsang. Kemudian aktif, pasif, kemudian cakap ajuk, cakap indah. Soalan terdapat dalam petikan dan mengikut tema. Okey, panjang petikan macam biasa 50 hingga 80. Okey, jumlah soalan bergantung pada arahan dalam soalan dan jumlah markah tidak tetap lah. Okey, maksudnya ada yang 6, 8, ada yang 9. Tengok kepada kesesuaian lah. Yang penting keseluruhan tata bahasa tu mesti dapat 35 markah. Dia boleh adjust markah. Markah tidak statik, ya. Markah tidak statik. Kita kena tengok di bahagian bawah tu. Di bahagian bawah tu mana cikgu ni? Di bahagian di bawah ini, ya. Ni markah kalau kita nak tengok lah. Okey, dekat sini tukarkan ayat bersusunan biasa
kepada ayat bersusunan songsang tanpa mengubah. Okay. Kalau saya dapat soalan macam ni, okey, saya salin semula ayat yang bergaris sahaja. Salin semula ayat yang bergaris sahaja sebagai susunan biasa. Kemudian dekat bawah tu barulah saya tukar jadi ayat bersusun songsang. Maksudnya lebih kemaslah. Okay, contoh kita buat kat sini, bidang keusahawanan wajar diterokai oleh golongan remaja. Okey, cikgu kat mana kita nak buat kat mana kita nak buat ayat songsang? Okey. Yang kat sini kita slash kan? Kat sini kita slash kan, maksudnya kita buat palang. Okey, jadi wajar diterokai oleh golongan bidang keusahawanan. Okey, dah dapat 2 markah. Ya, sangat mudah. Yang penting awak slash kan. Maksudnya buat palang kat sini. Okey, kemudian kat sini remaja yang melanjutkan kajian di institusi pengajian tinggi juga boleh menceburi bidang tersebut. Okey, jadi kita ambil dekat sini. Kat mana kita nak ambil? Kita boleh ambil di sini. Kita boleh slash dekat sini. Jadi kita buat tanda stroke di institusi pengajian tinggi juga boleh menceburi bidang tersebut yang melanjutkan pengajian. Okey. Sebenarnya banyak teknik dan cara untuk membuat ayat bersusunan songsang tu, asalkan kita pergi ke tukar. Kita tukar predikat di depan dan subjek di belakang. Itu untuk jadikan songsang. Ya, cikgu kenapa kalau ayat songsang macam pelik sikit? Ya, ayat songsang memang macam pelik, tapi tak digalakkan buat dalam karangan. Jawab soalan boleh. Untuk buat dalam karangan tidak digalakkan. Kita lebih mudah menggunakan ayat gramatis dan juga ada subjek dan predikat. Okey, seterusnya. Okey, yang ini paling senang. Soalan ayat tanya ni paling senang. Kita fikirlah, kita sesuai guna bilakah ke, siapakah, ya, apakah, bagaimanakah, di manakah, bilakah. Banyak kena sesuaikan, ya. Cikgu, ada kemungkinan ke dia macam boleh keluar yang sama? Tengok kepada bentuk struktur soalan lah, ya. Bentuk struktur tu awak tak boleh terus buat. Okey, baca dulu yang yang ada kata condong ni, frasa yang berhuruf condong ni, baru tukar. Sebenarnya yang berhuruf condong ni dia memberikan jawapan yang ada jawapan. Jadi kita boleh dapat respon kat situ. Kita boleh buat. Yang paling penting kat sini saya katalah, tengok markah dia ada 6. Ya, jangan sisakan 6 markah ni. Okey. Sebelum saya teruskan, saya nak tengok ada sebarang pertanyaan. Okey, betul. Hairul, kalau awak lemah tata bahasa, awak boleh cari buku darjah 6. Bagus ya, buku darjah 6 tu, sekolah rendah, dia bagus untuk basic. Ya, tata bahasa cikgu. Cakap ajuk, cakap pindah tu macam mana? Okey, nanti saya ajar. Nanti saya ajar ya. InsyaAllah, kejap lagi. Okey, terima kasih yang bertanya. Boleh lagi ya, siapa yang rasa muskil ke, ada sebarang pertanyaan ke, sila bertanya, kerana konsep kita pada hari ini malu bertanya sesat jalan. Kita punya tema untuk hari ini. Okey, yang ini contoh kalau keluar subjek predikat lah, ya. Ini 6 markah. Okey, subjek ni ialah contoh macam ni, Malaysia merupakan destinasi pelancongan tropika yang indah. Okey, kat sini Malaysia ialah subjek. Okey, yang kat bawah ni semua predikat, di mana merupakan destinasi pelancongan tropika yang indah dan sangat berpotensi Asia. Okey, kat sini predikat. Cikgu, kat sini kita kena buat sendiri ke? Ya. Kita tak boleh bergantung kepada soalan dia terus buat. Bukan. Anda tidak boleh menjawab di bahagian soalan. Anda mesti jawab di bahagian kertas jawapan anda sendiri. Ya, pastikan baca dengan teliti apa yang dia kehendaki. Okey.
Baik, seterusnya soalan 3 penyuntingan. Soalan ini yang paling kelakar sekali. Okay, kenapa kelakar? Saya cakap sebab kebanyakan pelajar kan dia bagi respon dekat saya. Dia kata, cikgu, sekali saya baca, saya rasa macam semua betul. Macam saya rasa tak ada yang salah. Semua betul. Okey, siapa yang macam tu, dia akan dia ada mempunyai masalah tata bahasa. Dia ada mempunyai masalah tata bahasa dan dia kena cari juga. Ada pelajar kata, cikgu saya tak jumpa pun macam tak logik. Dia ada 13 kesalahan ataupun ada 9 kesalahan. Logik. Logik. Sebab dia mesti ada salah. Kalau tidak, tak mungkinlah dia nak buat soalan. Kan? Mesti ada punya. Okay, jadi kena carilah. Kena cari. Soalan penyuntingan mengikut teks tunggal, teks bersambung, teks pelbagai. Okey, kemudian panjang teks tu antara 50, jumlah kesalahan bergantung pada jumlah markah dalam soalan. Jenis kesalahan yang diuji ialah ejaan, imbuhan, tanda baca, istilah, frasa dan juga sebagainya. Jumlah markah tidak tetap bergantung pada kena soalan. Okey, nak maklumkan bahawa ada pelajar tanya, ini soalan paling popular. Cikgu, kalau saya kan terlupa, saya tidak menyalin kesalahan kesalahan yang diberikan kan, iaitu penyuntingan tu, saya tak salin kesalahan, saya terus buat jawapan, tetapi jawapan saya semua betul, adakah saya dapat markah? Okey, saya nak tanya, dekat dalam ni ada 21 tolak saya 1, tolak 2 pengurusi majlis, ada 18. Okey, jadi saya nak tanya, siapa dah boleh jawab, adakah murid itu dapat markah? Cikgu, kalau tulis jawapan bersalin teks yang bergaris tu boleh ke? Kalau boleh, lebih baik salin teks yang bergaris tu, ya, lebih kemas dan mudah. Ya, lebih baguslah untuk menjawab. Okey, Haida kata tak. Okey, Cik Azam dia bagi test pad, dia macam kertas kajang gitu ke cikgu? Ya. Ya Ahmad, dia akan bagi kertas untuk calon SPM sahaja. Untuk calon di sekolah tidak. Kecuali cikgu bermurah ataupun ada bajet dari pihak sekolah atau pihak BG disediakan. Tapi kalau calon SPM tidak boleh membawa kertas sendiri, kertas kajang tu sendiri. Kalau kata bahasa Inggeris kita panggil test pad. Kan? Dan cukup. Tak ada dalam sejarah tanah air kita SPM dia bagi kertas tak cukup. Kebanyakannya cukup. Alhamdulillah. Okey, Haida kata tak betul. Terima kasih Haida. Okey, kenapa kata tak? Sebab dia mesti tulis dulu kesalahan yang diuji. Ya, kesalahan yang diuji. Barulah tukar kepada jawapan yang betul. Ya, walaupun semua betul cikgu, 13 punya saya betul tapi saya terlupa nak tulis kesalahan yang diuji, dikira salah. Ada satu lagi soalan. Cikgu, sekiranya saya tulis semua kesalahan yang diuji itu dan juga saya tulis semua kesalahan yang betul, tetapi ada yang tidak ikut urutan cikgu sebab saya lambat jumpa. Saya tidak ikut urutan. Saya tulis tapi saya tak ikut urutan. Ketika apa cikgu? Okey, sebenarnya diterima. Sebab asalkan ada kesalahan yang diuji, ada awak buat ejaan, imbuhan tu semua betul. Maka awak layak markah. Ya, tak adalah sampai kejam nak bagi kosong, tidaklah. Ada pelajar yang dapat jumpa awal, ada yang pelajar tak dapat jumpa langsung, dia jumpa kemudian. Okey, sekiranya soalan penyuntingan tu susah ya, awak tak boleh buat, maksudnya awak cari mana yang awak dapat dulu. Yang tak dapat tu tinggalkan, tetapi buat highlight ke, buatlah tanda ke yang menunjukkan awak kena kembali kepada soalan tersebut. Jangan fikir terlalu lama sehingga menjejaskan masa awak untuk menjawab soalan yang lain ya. Kalau boleh penyuntingan ni kalau 13 markah, maksudnya awak mengambil masa 13 minit untuk menjawab. Kalau 9 markah, 9 minit untuk menjawab. Kalau awak lebih daripada tu, maksudnya 15 minit, 20 minit, awak akan menjadi satu masalah untuk mengejar soalan-soalan yang lain.
Okey, seterusnya. Ni kesalahan 6 kesalahan bahasa untuk petikan 1. Yang ini ada pecahan soalan di mana soalan berbentuk petikan 1 dan juga berbentuk petikan 2. Dia ada 6 kesalahan untuk petikan 1, 5 kesalahan untuk petikan 2. Awak tak boleh gabungkan ya. Ada pelajaran cikgu boleh tak saya gabungkan petikan 1 dengan petikan 2 dalam satu jawapan? Tak boleh. Kalau boleh asingkan petikan 1 jawapan dia apa? Ya. Petikan 2 jawapan dia apa? Okey, tidak digalakkan untuk bergabung sebab nanti menyusahkan pemeriksa dan menyusahkan cikgu yang nak menanda kertas awak. Kata, ni petikan 2, ni petikan 1. Oh, jadi berkecamuk. Maka awak kena pisahkan dia, ya. Okey, cara menulis saya lebih suka begini. Cara menulislah. Tapi sekiranya awak tak sempat buat kotak, awak dapat buat yang ini pun jadilah kotak yang bergaris ni. Maksudnya tak buat kotak, buat yang bergaris di tengah ini dan di sini kesalahan bahasa dan di sini pembetulan. Okey, cara menjawab. Kadang-kadang pelajar cikgu tak sempat lah cikgu, yang mudah je. Awak jangan buat susah nak ambil pembaris tak perlu. Awak ambil yang cepat. Yang cepat ni bahagian tengah je lah kan. Tapi ada kesalahan bahasa dan pembetulan, dah selesai. Okay, contoh apa nama ni penyuntingan untuk petikan 2 dia keluar tentang wawancara gaya hidup sihat. Ini pun sama. Awak boleh garis cikgu, boleh ke saya? Boleh. Awak nak conteng kertas soalan ke apa ke digalakkan. Daripada bersih awak tak jumpa jawapan, lebih baik conteng. Kemudian awak pindahkanlah ya. Ni petikan 2, pindahkan, tulis petikan 2. Jangan tak tulis, kita kena berdikari. Apa juga soalan yang kita buat, kita yang kena tulis nombor soalan, kita yang kena tulis jawapan, ya, tak ada pertolongan pun. Okey, yang ini cara menjawab, masih lagi cara menjawab yang sama. Okey, ni untuk contoh 3. Okey, yang ini 13 markah. Di sini saya nak bagi tahu 13 markah ni, tolonglah gariskan 13 markah. Ada satu kes kejadian di mana pelajar tersebut bukan satu, bukan 2 kelas ada masalah. Cikgu sekolah mana? Biarlah saya rahsiakan. Cikgu kelas mana? Biarlah saya rahsiakan. Tapi dia buat apa? Dia mencari 3 sahaja kesalahan. Dia tak ada baca belas tu. Sebab belas dia tak baca. Jadi rugi 10 markah dekat situ. Sebab ada 10 kesalahan kan. Ada 13 kesalahan. Tapi dia jawab 3 sahaja. Maka ketiga-tiga tu pun salah. Maka tak ada dan buang 13 markah begitu sahaja. Jadi hati-hatilah bila baca. Cikgu kalau kesalahan tak ikut turutan boleh ke? Boleh. Tapi kalau boleh ikut turutan lah kan. Tapi ada macam dia tertinggal tau. Macam mana kita jumpa yang bawah-bawah dulu kemudian baru perasan yang dekat atas. Okey, kalau saya kan Daniel, saya buat numbering. Saya buat numbering, saya buat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, kemudian sekali saya pergi kepada nombor 13. Saya jumpa pula perenggan yang bawah sekali, saya pergi kepada ni. Baru saya catat dekat atas. Janganlah awak nombor 1, nombor 2 kali tu macam dekat bawah-bawah tu awak terus naikkan ke atas. Faham tak maksud saya? Cara mengolah dia begitu. Supaya dia tak nampak sangat awak tak ikut urutan ya. Kalau masalah lah juga kalau tak ikut urutan awak akan jadi berkecamuk kan. Maka buat macam tu. Cara dia buat macam tu. Tapi sekiranya awak dah gabra dalam peperiksaan masih diterima ya, kecuali awak jawapan yang salah. Itu tak diterima walaupun awak tak ikut urutan. Okey, jelas? Okay, terima kasih Daniel bertanya. Okey, seterusnya okey, macam ni ya. Tadi Daniel tanya kan, okey macam ni cara dia. Okey, katakan saya jumpa bawah dulu cikgu. Saya jumpa, okey tulislah dekat sini. Okey, kemudian buat pembetulan kesalahan dia. Cikgu saya jumpa bawah lagi. Okey. Dan dia akan naik lah. Dia akan naik sampai atas. Okey.
Saya rasa Daniel dah faham dan kawan-kawan yang ada kat sini pun dah faham. Okey, seterusnya kita tengok, kejap lagi saya akan ajar cara nak tukar. Yang ini saya hanya tunjuk PowerPoint saja. Kita nak tengok secara orang kata apa, tuju-tuju dululah yang mana yang kita nak tengok basic dulu ya. Okey, menukarkan bahan teks kelas kepada bahasa Melayu moden dan standard. Okey, kita tengok soalan. Faham cikgu? Terima kasih. Okey, Daniel, sama-sama. Okey, kepada yang lain yang nak bertanya silakan ya. Memang saya buka bila-bila saja untuk bertanya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan kerana malu bertanya sesat jalan. Okey? Baik, seterusnya bahan diambil daripada teks Komsas kata 4 dan 5. Okey, di sini saya tekankan bahawa bahasa Melayu standard ni diambil dalam edisional sahaja. Ada buku rujukan, dia keluar teks Gunung Lanang, Gunung Ledang, teks Melayu Sastra Lama, semua salah. Yang paling betul ialah prosa tradisional tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yang pertama diambil ialah dari jaket kulit kijang dari Istanbul, iaitu tajuk dia teladan. Okey, itu tingkatan 4. Okey, untuk tingkatan 5, burung terbang dipipiskan lada. Burung terbang dipipiskan lada. Okey, itu sahaja prosa tradisional yang ditekankan. Yang lain-lain tidak, bukan sama sekali ya. Okey, seterusnya panjang petikan atau bahan antara 50 hingga 60 patah perkataan macam biasa. Calon tidak perlu mengubah bentuk dan masuk asal petikan. Contoh cakap ajuk tidak ditukar kepada cakap pindah. Okey, seterusnya bentuk skema pemakahan ni holistik. Holistik tu menyeluruh ya. Jumlah markah tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan. Okey, seterusnya kita tengok di sini. Okey, yang ini 6 markah ya. Okey, ni kepimpinan kata 4 ya. Okey, jadi saya akan ajar sebentar lagi. Ini contoh soalan dia. Kejap lagi saya akan ajar cara untuk awak menulis ataupun memberikan jawapan yang tepat tentang standard ni. Kejap lagi ya. Saya akan go through dulu. Dah habis selesai baru saya akan tunjukkan cara. InsyaAllah. Okey, seterusnya soalan 5 peribahasa. Okey, pelbagai bentuk berdasarkan gambar situasi, karikatuр dialog, ilustrasi, petikan dan sebagainya. Okey, macam biasa petikan ada, bahan ada, orang kata apa, wawancara ada, ayat dialog dan sebagainya. Okey, jumlah peribahasa pada arahan dan soalan. Jumlah markah tidak tetap, juga sama ya. Okey, ini contoh item soalan peribahasa lah. Di mana ada 3 peribahasa yang diberikan dan ada 6 markah di sini ya. Ini berbentuk situasi ya, berbentuk situasi. Okey, dan di sini berbentuk dia ada banyak ya, macam ni dia ada 3, macam ni dia ada 2 peribahasa. Okey, jadi awak kena bacalah, ni berbentuk dialog. Ya, baca apa yang dia nak peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud. Okey, tidak semestinya awak menukar peribahasa itu ataupun menyatakan peribahasa sebab dia ada banyak bahagian ya. Jadi kita teruskan lagi nanti dengan soalan-soalan yang seterusnya. Okey, sebentar ya. Okey, saya akan teruskan dengan slide yang lain. Sekejap. Okey, kejap ya. Okey, baik. Ini untuk program kita hari ini. Okey. Okey, jelas. Kecilkan. Okey. Baik, Pak. Teknik menjawab soalan bahasa Melayu dengan temanya teknik malu bertanya sesat jalan. Ada teknik malu bertanya sesat jalan ke cikgu? Ada.
Siapa yang tak tanya memang susah ya. Jadi tanyalah soalan-soalan tu ya. Baik, tengok ni kita akan ada perbincangan tentang sintaksis, morfologi, penyuntingan, bahasa Melayu standard dan peribahasa bersama saya lah Cikgu Maria. Sebenarnya lap sebab semalam saya pergi Langkawi ceritanya. Saya pergi Langkawi, lepas tu panas hujan kan. Saya kena pakai conditioner semula ya. Gambar saya ni filter semata-mata. Okey, di sini ada work wall. Ini yang saya sediakan untuk hari ni. Nanti jangan jawab lagi ya. Jangan jawab lagi. Tunggu sehingga selesai saya punya slot baru jawab. Okey. Baik, yang ini kita tengok di sini bahawa dia berikan 35 markah. Okey, di sini yang contoh saya kata tadi morfologi. Okey, dekat sini saya akan ajarlah teknik menjawab, macam mana nak jawab. Okey. Macam mana nak jawab. Okey, siapa nak bertanya, teruskan bertanya. Dah habis slot saya akan jawab ya. Okey, baik, kat sini dua kata kerja. Cikgu boleh buat highlighter ke masuk exam? Boleh ya. Siapa kata tak boleh? Yang tak boleh apa cikgu? Okey, yang tak boleh ialah highlighter pula. Yang tak boleh bawa masuk liquid paper dan juga correction tape. Tu tak boleh bawa masuk ya. Okey, dia nak kat sini dua kata kerja dan satu kata sendi nama. Ya Allah, senang sangat-sangat ya. Okey, jadi kita tengok dekat sini petikan awak, lepas tu awak kena membina satu ayat anda sendiri. Di sini kita kena tengok markah kat sini, kita tengok markah. Okey, awak akan diberikan test pad lah. Jadi test pad awak akan tulis jawapan lah. Okey, jadi kita nak cari kat mana dulu jawapan untuk kata kerja dulu kita cari. Okey, yang pertama kata kerja yang kita nampak ialah berhijrah. Okey, kemudian satu lagi membiak. Ni kata kerja. Dah selesai. Okey. Okey, kemudian satu kata seni nama. Okey, katakanlah saya nak tukar garisan lah, saya nak tukar satu kata sendi nama. Okey, kata sendi nama saya tak tahulah cikgu. Okey, kata sendi nama, contoh pada, di, ya, macam ni dalam. Ni kata sendi nama lah. Ya. Kepada, kat sini. Tapi kita nak satu je. Di. Lagi ada lagi cikgu. Carilah. Cari. Kat macam ni sama kan. Di. Ada lagi ke? Okey, sebenarnya kita tak nak banyak, satu sahaja. Kita fokuslah ya. Okey, lepas tu apa kita nak buat? Okey, kita buat apa? Okey, kita nak buat. Sekejap, kat sini susah. Okey, kita nak tulis. Kita nak tulis. Okey, jadi kita nak tulis macam mana? Okey, saya kena tutup dulu drawer ni. Okey, tulis. Okey, nak tulis dia macam mana? Cikgu. Okey, awak akan diberikan test pad. Okey, kemudian awak tulis dekat sini dua kerja. Okey, betul ke cikgu? Oh, tidak. Awak tertinggal apa? Soalan. Okey, soalan morfologi. Okey. Kemudian dua kata kerja. 1, 2. Okey, awak kena buat begitu. Ya. Kemudian 2. Okey, dekat bahagian hujung ni, awak buat ayat. Pun boleh. Lebih mudah. Contoh, dua kata kerja yang awak dapat cari tadi ialah berhijrah. Huruf kecil. Okey, berhijrah. Okey, kemudian kat sini buat tolak. Okey, baru buat ayat. Okey, saya telah berhijrah ke
Sarawak pada tahun lepas. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Okey, satu ayat yang menarik lah. Ada 9 patah perkataan. Kalau boleh saya nak calon SPM ataupun tingkatan 4 dan tingkatan 5 menulis ayat 8 patah perkataan hingga 15 patah perkataan. 8 tu minimum, 15 tu maksimum. Okey, kenapa tak boleh ayat pendek? Sebab nanti ayat itu tak lengkap, macam tak gramatis ya. Jadi awak buat 8 hingga 15 patah perkataan. Terpulanglah ya, terpulang. Okey, kat sini yang kedua pula. Okey, nampak tak? Dia kemas kan? Okey, haiwan di dalam air seperti berudu, membiak dengan cepat berbanding haiwan yang dalam air seperti cepat ya, berbanding cara bertelur. Ni macam National Geographic sikit kan? Macam sikit. Okey. Haiwan di dalam air membiak, seperti berudu, membiak dengan cepat berbanding cara bertelur. Okey. Seterusnya awak buat pula kata ni. Dia nak apa? Satu kata sendi nama Okey. The sendi nama. Okey. Lepas tu kemudian letak satu. Tadi dalam kan? Dalam. Okey, kemudian kita pun buat ayat. Okey, kat sini kita kena tukarlah. Awak tak boleh buat huruf besar kena buat huruf kecil. Ya. Okey, dalam air yang bertakung di depan rumah agak dalam dan sukar dipesan dalamannya. Okey, contoh macam ni lah ya. Sebab banjir tu berlaku sekarang ni, maka kita tengok dekat sini ayat dia. Air banjir yang bertakung di depan rumah agak dalam dan sukar dikesan kedalamannya. Kedalaman ni maksudnya dari segi saiz dia lah. Tapi yang mana dikira yang dekat sini. Ya, yang dikira dekat sini lah. Okey. Dari sini membiak. Okey, kat sini berhijrah. Anda dilarang menggunakan peribahasa. Ya, peribahasa tak boleh. Lagi awak tak boleh guna katanya, awak tak boleh gandakan dia ataupun menukar imbuhan dia, tak boleh. Kena ayat yang sama. Cuma perkataan berbeza. Tidak boleh ambil perkataan yang ada dalam ni ataupun tukar pun tak boleh. Tidak dibenarkan. Semua membina satu ayat anda sendiri. Okey, faham ya? Baik, kat sini sintaksis. Kita tengok ayat sintaksis pula. Yang ini tukar cakap ajuk kepada cakap indah. Kan? Okey, tadi ada apa ni, kawan awak bertanya dekat saya dalam messenger, kata cikgu cakap ajuk cakap pindah tu macam mana? Ini dia saya nak tunjukkan ya. Ni penukaran cakap ajuk cakap pindah dengan 6 markah di sini. Okey, baik. Di sini kita nak tukarlah. Kita nak tukar. Okey, kita nak tukar.
Okey. Kenapa ni? Ya Allah. Sekejap ya. Okey. Saya bagi nampak. Okey, baik. Kat sini kita nak tengok Hai Alin, sudah lama kita tidak berjumpa. Apa khabar? Kata Suraya. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita pun kena buat teks. Senang macam ni. Okey, yang ini tak perlulah saya buat sebab saya nak senang tulis. Okey. Okey. Baik. Kita kena lihat di sini. Perkataan kata Suraya, ya. Okey, Suraya menyapa Alin dan bertanya khabar dan mengatakan sudah lama mereka tidak berjumpa. Suraya menyapa Alin dan mengatakan selama mereka tidak berjumpa serta bertanya khabar. Bertanyakan khabar. Okay, awak dah dapat markah dekat sini ya. Tukar kepada cakap ajuk, cakap pindah. Itu Okey, baik. Di sini panjang, saya tukar yang bawah ya. Saya tengok yang bawah pula. Copy paste. Okey, baik, kita tengok dekat sini. Syamala menjerit, meminta tolong kerana adiknya terjatuh ke dalam longkang. Okey, awak dah dapat 4 markah. Kat sini saya tak tukar sebab ni terlampau panjang. Okey, kat sini saya dah tukar, maka awak dah dapat 40 markah lagi, 6 markah. Cakap ajuk ni ialah kata ayat dialog lah, ayat dialog. Manakala cakap pindah ni merupakan ayat penyata lah ya. Yang dah tak ada dialog lagi, dah tak ada tanda seru, tanda soal, tanda tanya in bracket koma tu kan, tak ada dah ya. Pindahkan dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada nyuntingan. Okey, untuk pengetahuan anak-anak, saya dah downloadkan ya, saya dah masukkan upload dalam Moodle. Anak-anak boleh ambil dalam soalan nota dalam tiga skema sekali saya dah letakkan dalam Moodle ya. Ada dalam Moodle juga quiz word wall tu untuk anak-anak jawab nanti ya. Okey, seterusnya kita tengok penyuntingan. Okey, petikan di bawah mengandungi 13 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Jadi kat sini ada 15. Jadi cara nak buat dia macam tadilah yang saya cakap tu mesti ada numbering. Mesti ada nombor. Tulis nombor berapa, check kat situ. Kejap lagi saya akan bagi saya akan bagi awak masa untuk awak menjawab 13 kesalahan bahasa ini. Dan kemudian kita akan tengok skema pembetulan untuk awak tengok kesalahan ya. Okey, baik. Siapa faham apa itu penyuntingan? Okey, di mana bila kita buat majalah sekolah ataupun kita buat sesuatu coretan dan sebagainya ataupun apa-apa perkara lah yang melibatkan petikan ataupun ayat, mesti ada penyuntingan ya. Nanti orang kata bila awak dah ada kerjaya nanti, mungkin
awak boleh jadi editor, ya, editor bahagian penyuntingan, ataupun awak nak menerbitkan majalah ataupun sebagainya, mesti ada orang yang di bahagian penyuntingan. Penyuntingan ni sangat penting sebab kalau ada masalah ataupun kesalahan dapat dikenal pasti, orang dah tak suka baca. Orang dah macam slack, ada masalah kat situ kan. Jadi mesti ada, dah wajib ada. Tak boleh tak ada, ya. Okey, jadi saya bagi masa selama 5 minit, ya. Sebenarnya 13 minit. 5 minit je saya bagi. Okey, saya nak minta anak-anak yang ada dalam kelas saya hari ini untuk cari kesalahan. Cari kesalahan sekarang. Catatkan 13 kesalahan bahasa. Okay, boleh cari kesalahan sekarang. Silakan, saya bagi masa 5 minit, ya. Cuba. Adakah awak dapat bahasa-bahasa tersebut? Cari, ya, kesalahan-kesalahan bahasa tersebut. Saya bagi masa. Okey. Okey, dah. Boleh bagi respon? Cikgu dah, cikgu. Gitu. Dah, cikgu. Oh, laju. Alah, satu je Daniel. Satu je. Dua, baru dua. Okay, Adriana dah. Wow, terbaik, laju. Tahniah. Wah, hebat. Okey, baik. Sila semak jawapan, ya, sebab ada kata cikgu sudah siap. Wow, saya pujilah, bagus, memang laju. Okey, yang pertama, ya, jawapan dia bukan. Okey, bukan jawapannya belum. Bukan tu jawapan dia belum. Bukan tu kesalahan, ya. Okey, awak cek, ya, cek sendiri. Okey, seterusnya di negara. Okey, jarakkan, ya, di negara tu jarakkan. Okey, menerapkan, betul. Daniel, tahniah. Adriana, kalau betul, tahniah. Okey, siapa yang jawab lagi? Tahniah, ya. Yang betul. Okey, di mana? Okey, jawapannya di mana-mana, ya, di mana-mana. Okey, naskah, N-A-S-K-H-A-H. Naskah, salah eja, N-A-S-K-H-A-H. Kosong. Lapang, kosong. Kawasan kosong, salah. Sepatutnya kawasan lapang kan. Tapi jawapannya kosong dan lapang. Okey, seterusnya voucher. B-A-U-C-R, salah. Sepatutnya voucher. B-A-U-C-A-R. Cikgu saya lupa belas. Matut macam banyak. Oh. Okey. Baca soalan dulu. Okey, seterusnya umum. Umum salah. Sepatutnya awam. Okey, memastikan salah. Sepatutnya memastikan. Okey, memastikan. Okey, seterusnya kajian. Kajian salah. Sepatutnya pengajian. Saya kena fix kata saya. Okay, kajian, pengajian, ya. Okey, memperoleh. Kurangan, potongan. Kurangan, potongan. Mahasiswa salah. Mahasiswa jarak tu salah. Ya, rapat, ya, kena rapat. Jadi itu kesalahan yang dapat dikenal pasti. Okey, tahniah kepada yang menjawab. Siapa yang tak dapat cari jawapan, boleh cuba
cuba dalam Moodle, masukkan dalam Moodle. Okey, awak boleh cari dan semak jawapan ya, kerana saya juga turut menyertakan skema jawapan, jangan risau. Okey, seterusnya kita tengok bahasa Melayu standard. Okey, ni yang saya nak ajar cara nak menukar bahasa Melayu standard. Ramai kata cikgu susah, cikgu saya tak boleh jawab. No. Bahasa Melayu standard ni senang. Awak tidak perlu menukar bahasa Melayu klasik. Okey, yang pertama awak tidak perlu menukar bahasa Melayu klasik. Sebab awak kena tukar bila awak baca. Awak tidak boleh tukar semua. Bukan bermaksud dia bagi bahasa Melayu standard tu awak tukar semua. Tiba-tiba, cikgu saya tak tahu, saya tukar semualah. Oh tidak. Lagilah awak buat satu kesalahan. Awak memang kena tukar bahasa Melayu klasik, tetapi bukan semua yang ada dalam ni. Contohnya awak kena kekalkan watak dan perwatakan. Okey, boleh tak catat dekat awak punya nota, nota kecil tu. Awak kena kekalkan watak dan perwatakan, awak tak boleh tukar. Okey, yang kedua, kekalkan tanda baca. Kalau ada koma, in bracket koma, kena kekalkan. Macam mana ada tanda seru, macam tu juga awak kena kekalkan. Faham? Okey. Seterusnya, yang mana nak tukar? Okey, ada. Yang mana nak tukar tu ada. Ya, tetapi awak kena tengok yang wajib tukar dulu. Okey, yang wajib tukar ialah perkataan. Perkataan. Okey, saya tengok kat sini. Kejap saya ambil. Okey, perkataan yang wajib tukar ialah maka. Maka ni awak kena bulatkan. Ni wajib tukar. Tukar tu maksudnya apa? Gugurkan. Dia tidak tukar, saya tersilap cakap. Maaf saya bukan tukar ya, gugurkan. Gugurkan tu apa cikgu? Buanglah. Tak payah tulis dah dalam jawapan awak, tak payah dah, ya. Okey, kemudian cari lagi. Ada tak lagi? Okey, kalau macam ni ia ni tukar kepada dia, ya. Ia tu tukar kepada dia. Okey, yang macam ni ada pun ni tukar, maksudnya tak perlu. Okey, seterusnya ada lagi. Ni gugur ni pun gugur. Okey, lagi. Okey, yang ini kita tukar kepada ayat ni ayat pasif. Kita nak tukar kepada ayat aktif, ya, ayat aktif. Okey, ni pun sama. Yang ini gugur, maka. Dah selesai. Okey, jadi nak dapat markah senang. Awak salin saja apa yang ada dalam ni, awak dah tukar tadi, yang maksudnya awak dah gugur-gugurkan tadi, salin semula untuk dapat 4 markah ni. Salin semula. Okey. Faham Okey, baik. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, awak tulis ya jawapan dia. Saya bacakan jawapan semak Okey, yang pertama kalau awak salin yang mana digugurkan ialah, saya tengok ruangan chat ada soalan. Cikgu, kalau tukarkan kepada lalu boleh ke? Tidak semestinya tukar kepada lalu tu terus. Maksudnya kalau dalam petikan tu, dalam orang kata prosa tu boleh. Tapi kalau dekat boleh gugurkan terus, tak payah letak. Lalu pun tak payah. Nanti saya ajar macam mana. Kejap. Contoh macam ni, Kertalasari berdiri di atas. Lah ni tak payah. Okey, lupa saya nak bagi tahu lah dengan tah pun kena gugur. Tak payah. Partikel lah dengan tah. Kalau ada tah pun gugur. Tak payah tulis. Tak payah. Ya. Okey, cara ni. Kertalasari berdiri di atas. Ya. Okey, catat Kertalasari berdiri di atas kepala Laksamana itu. Okey, koma. Macam sama juga ni, katanya katanya aku terpijak pula bangkai ini.
Aku terpijak pula bangkai ini. Teririk itu terpijak. Teririk itu terpijak. Ada kata cikgu teririk tu apa? Cikgu kalau saya tak tahu, saya tak gantikan teririk tu. Okey, jangan risau, masih lagi dapat markah, tak adalah kosong ya. Masih lagi. Cuma teririk tu terpijak bangkai. Okey, kemudian sedangkan Laksmana itu tidur dengan kerisnya yang sudah terhunus. Ya, yang ini. Sedangkan Laksmana tidur di atas. Kalau awak tak nak letak sedang awak letak Laksmana tidur itu kerisnya sudah terhunus pun betul. Boleh je. Ya. Terhunus, koma, lalu dia ganti dengan dia. Lalu dia bangun melompat dan menikam dada Ketalasari terus ke belakangnya. Okey. Jadi terus ke belakangnya awak boleh tukar kepada terus menembusi belakangnya. Terus menembusi belakangnya. Tapi kalau tak ada perkataan menembusi, jugalah terus ke belakang badan Ketalasari tu. Okey, pun boleh kita terima. Kemudian Laksamana berkata, okey ambil ni pun tak payah. Laksamana berkata, Cih, mati olehku. Ya, mati engkau olehku. Ni tak payah tukar. Ya, tak payah tukar. Cikgu kalau tukar, cikgu, Cih, matilah engkau di tanganku. Boleh diterima lagi. Ya, boleh diterima lagi. Kemudian, okey, setelah Ketalasari merasai luka itu, dihunusnya keris. Jadi kita tukar jadi setelah Ketalasari merasai luka itu, koma, lalu kerisnya menghunus. Lalu kerisnya menghunus, mengusir Laksmana. Okey, pun boleh. Okey. Kemudian awak jawab macam ni pula ya. 2-3 langkah dia pun rebah. Okey, ada pelajar kata cikgu kalau saya tukar dia tu jadi Ketalasari betul ke? Masih diterima lah sebab dia tunjukkan Ketalasari. Tapi kalau awak tak tukar, awak tulis dia pun tak apa. Ya, jadi 2-3 langkah dia pun rebah, terjerumus lalu mati. Lalu mati. Itu je yang kena tukar. Ya, okey cikgu kalau macam saya bulat-bulatkan macam cikgu ni, tapi saya macam tak tahu ada perkataan-perkataan tu, saya salin je balik boleh ke? Boleh. Masih lagi dapat markah. Kalau awak tak dapat 4 pun at least ke awak dapat 3 ke, ya. Jangan risau. Jangan tak tulis langsung. Jangan risau. Kalau cih tu jadi cheese. Cih jadi cheese jap. Cih, mati engkau oleh kau tidak. Cih tu cih juga. Cih juga. Sebab dia kena kekalkan. Ya, dia tidak mengganggu. Jadi cih tu cih. Ya, boleh-boleh. Tak ada masalah. Kalau kita, maka kita tukar kepada lalu. Okey, faham. Okey. Adriana okey boleh faham Tak faham, tanya lagi. Okey. Di sini ada penukaran. Dia sama je apa nama ni, prosa tradisional ni dia tak kisah, dia sama je. Sama ada dia tukar dekat di kepimpinan melalui teladan ataupun burung terbang dipipiskan lada, semua benda yang sama. Gugurkan maka dengan pun. Kemudian lah tah yang perkataan yang pendek, partikel lah tah tu pun gugur juga. Okey. Watak dikekalkan. Okey, terima kasih Adriana. Watak dikekalkan ya. Tak boleh tukar lah. Cuma ia tu tak boleh digantikan dengan dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan peribahasa ya. Soalan peribahasa. Okey, yang ini ada pelajar banyak menduru-duru soalan dia bagi tahu saya ya. Seluruh negeri di Malaysia lah bertanya soalan yang sama. Cikgu, saya ada masalah. Dari dulu sampai sekarang kan saya hanya tahu masalah saya hafal peribahasa tertentu saja ataupun saya tahu peribahasa tertentu je. Yang lain-lain saya tak tahu. Okey, sebenarnya kita ada telefon kan. Kita boleh Google, kita cari peribahasa yang ada dalam internet tu. Okey, kemudian kita boleh print cetak. Okey, ada pelajar kata cikgu kalau saya dah print pun, saya dah cetak pun awak ambil yang tingkatan 4 kata 5 fokus ke tingkatan 4 kata 5 ada kat dalam Google, awak carilah, insya-Allah ada. Okey.
walaupun saya dah print, saya dah cetak, saya dah baca, tapi saya tetap tak boleh buat masa exam. Okey, cara dia sebenarnya bukan hanya membaca tau. Okey, kalau saya mencatat 3 peribahasa setiap hari berserta dengan maksud. Kemudian saya buat buku nota kecil saya buat buku nota kecil, saya tulis peribahasa, saya tulis maksud. Okey, setiap hari saya buat tiga. Sebab bila kita menulis dan kita baca semula, maka itu akan mencerap kepada otak kita dengan lebih cepatlah berbanding kita baca, esok kita dah lupa. Baca, esok dah lupa. Tapi kita kena rajin lah. Sebab kalau kita, itu menunjukkan kemantapan otak kita. Satu hari saya tetapkan kepada anak-anak murid semua 3 peribahasa. Mesti ada. Okay, katakanlah cikgu saya tak sempat nak buat. Okey, kalau awak berangkat 4, awak dah boleh mula buat. Cuti sekolah ni cubalah buat. Cuba. Nanti awak akan dapat satu buku yang tebal untuk peribahasa dan awak akan seronok. Dah lah tulisan awak sendiri, yang cantik jelita tu tulisan awak kan. Kemudian awak boleh highlight, awak boleh buat warna-warni, awak boleh conteng ke nak lukis ke sebagainya, tak kisah. Ataupun awak malas, awak tulis je macam biasa. Jadi awak benda tu ada effort, ada cara, ada usaha awak untuk tahu peribahasa tu, baru awak boleh berjaya. Kebanyakannya, minta maaf lah saya cakap walaupun 6 markah, banyak yang dapat kosong. Sebenarnya peribahasa yang mudah, tapi dia tak boleh jawab. Dia tak tahu, cikgu saya pernah baca je, tapi saya tak tahu jawapan dia apa. Itu soalan paling popular yang saya dapat. Okey, maka itu teknik dia. Catat, kemudian salin, catat tu salin lah. Kemudian buat maksud dia. InsyaAllah awak boleh buat. Okey, di sini contohlah kan peribahasa dia, baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan ayat-ayat tersebut. Okey, semenjak sekolah itu menerima pengetua yang baharu, beberapa peraturan berkaitan disiplin murid telah cikgu saya tak tahu cikgu. Saya tak tahu. Okey, kita baca pula soalan yang kedua. Nasib gadis itu sungguh malang. Baru seminggu dia diberhentikan kerja oleh majikannya, rumahnya pula dimasuki oleh pencuri. Cikgu saya macam tahu, tapi saya tak ingat. Selalulah ada je alasannya, kan? Okey, kejap lagi kita tengok jawapan dia. Okey, rakan-rakan Syarifah tidak menyenanginya di tempat kerja kerana dia hanya akan melakukan tugas-tugasnya apabila disuruh. Cikgu, saya kan rasa macam pernah baca soalan ni, tapi saya tak ingat di mana ya. Di mana ya? Jadi sampai cikgu kena tahu. Cikgu tak boleh bagi tahu jawapan masa exam. Awak yang kena tahu sendiri. Jadi awak kata cikgu macam tahu tapi sebenarnya saya tak tahu nak jawab. Okay. Jadi Wani tu telah jawab bagi pihak saya. Dia kata cikgu, nombor 2 betul tak cikgu? Betul. Okey, Wani untuk soalan 5, nombor 2 betul. Sudah jatuh ditimpa tangga. Okey, ada yang tulis malang tidak berbau. Salah ya. Nombor 2 tidak boleh kata malang itu tidak berbau. Salah. Tangga betul. Okey, nombor 1 apa jawapan dia sayang? Nombor 1. Siapa dapat nombor 1? Mesti ramai yang tak tahu nombor 1 jawapan dia apa. Okey, nombor 3 ada tak yang boleh jawab? Nombor malang yang itu nombor berapa? Syafiqah, cuba lagi ya Syafiqah. Cuba lagi. Okey, jawapan nombor 1 ialah sekali air bah, sekali pasir berubah. Maksudnya masa musim banjir ni sesuailah dengan peribahasa ni sekali air bah maksudnya banjir. Bah tu maksudnya banjir. Sekali air bah, sekali pasir berubah. Okey. Dia kata sebenarnya pasir Okey, yang kedua betul, sudah jatuh di tipe tangga. Yang ketiga jawapannya bagai pahat dengan penukul. Salah, nombor 3 bukan disorongkan bantal, tak ingat. Dah kata dah Salina mesti ada antara calon pun kata 4 kata 5 dia tak ingat nombor 3 tu. Okey, jawapan dia bagai pahat dengan penukul. Bagai pahat dengan penukul. Okey, ikut cara saya ya anak-anak. Lepas ni ikut cara saya. Maksudnya setiap hari 3 catatan peribahasa berserta maksud. InsyaAllah awak cubalah. InsyaAllah. Saya kata kalau teknik malu bertanya sesat jalan ni awak dah bertanya, maka awak boleh jawab. InsyaAllah.
InsyaAllah yakin pada situasi yang awak dah baca, buatlah. Yang paling penting saya nak bagi tahu ialah awak kena dan wajib baca soalan dengan teliti. Jangan terus jawab. Dapat soalan ni terus jawab. Salah konsep tu salah. Kalau boleh gunalah highlighter, contenglah kertas awak tu, tak ada masalah. Jangan takut untuk conteng. Ada pelajar kata, cikgu saya takutlah conteng kertas ni nanti nampak buruk. Tidak. Kertas awak tu kertas awak. Siapa yang SPM nanti, calon SPM nanti, bila awak keluar dari kelas exam, maksudnya awak dah jawab, dah selesai semua, siapa yang keluar ikut waktunya, awak akan dapat bawa keluar soalan. Tapi sekiranya awak keluar cepat, awak tak dapatlah soalan yang awak buat tadi tu. Okey, ikut kepada masa yang telah diberikan. Okey, faham ya? Okey, baik. Saya nak share satu saja lagi. Sekejap ya. Satu saja lagi. Okey, sekejap. Okay, saya share satu lagi ya. Contoh soalan. Okay. Saya harap jelas ya semua. Baik, ini ialah contoh bahasa Melayu, bahasa Melayu standard bahasa Melayu standard. Yang ini kepimpinan melalui teladan. Okey, dekat sini ada 6 markah. Okey, kat sini ada 6 markah. Yang kalau kat sini awak nampak perkataan had, awak kena gugurkan sebab dia bahasa Melayu klasik ya. Okey, jadi kat sini kita nampak cikgu nak cuba satu lagi. Okey, boleh. Siapalah kata tak boleh ya. Okey, kita cuba satu lagi. Okey, dekat sini kita tengok kita mana ya. Okey, kita garis yang mana. Okey, saya ambil pensel saya. Kemudian saya tekan kat sini hatta. Kat sini ada pun. Kat sini marker. Pun. Okey, ni pun ada marker banyak. Tak kisah awak nak. Kalau saya suka bulatkan sebenarnya lebih nampak lah. Kalau buat kotak garis-garis pun boleh. Tak ada masalah. Dia ni ganti. Okey, kemudian marker. Laki, isteri ya. Marker. Pun. Hatta, marker. Okey. Okey, jawapan dia sangat mudah ya anak-anak. Ya, sangat mudah. Cikgu bolehlah cikgu cakap mudah. Cikgu dah biasa buat. Tidak saja ya anak-anak, sebab KSSM ni memang kena belajar. Ya, dia tak boleh macam saya dah pandai sebab saya cikgu. Oh tidak, saya pun masih belajar lagi. Okey, contoh macam ni ya. Okey, contoh macam ni. Berapa lamanya hatta hari pun malam lah ya. Okey, jadi awak pun buat berapa lamanya namanya beberapa hari sebenarnya beberapa hari lamanya lalu tadi kawan awak cakap menjelma. Okey, tadi kawan awak cakap cikgu boleh tak saya guna marker lalu. Sebenarnya boleh kalau ada pada ayat ya. Beberapa lamanya hatta hari pun malam lah. Okey, sebenarnya dia nak kata beberapa hari lamanya lalu malam menjelma ya. Okey. Kemudian titik. Lepas tu barulah sambung. Barulah sambung. Jadi tulislah kat situ. Kata Lesari bersikap dirinya. Okey. Bersikap tu kita tukar kepada menjadi dirinya. Menjadi dirinya. Okey, kemudian buat macam tanda macam tu. Lalu
berjalan masuk ke dalam kota. Okey, ada pelajar kata, cikgu saya tak faham lah yang Ketala Sari tu menjadi dirinya tu maksud dia apa. Okey, sebenarnya dia menyamar ya anak-anak. Dia menyamar yang Ketala Sari ni dia sebenarnya pencuri kan, dan juga dia penjahat. Dia penjahat, dia masuk ke negeri Melaka tu dia tak pakai macam Ketala Sari, nanti Laksmana tahu. Jadi dia pun ambil janggut, jambang semua, dia tukar sikit muka dia, sebab tu pun bersikap dirinya, maksudnya dia mengubah penampilan, dia mengubah penampilannya. Kemudian kamu pun salin lah macam biasalah. Ya, lepas tu ada perkataan lalu. Lalu alhamdulillah, lalu dia masuk ke rumah dan dilihat seorang saudagar yang kaya. Okey. Saudagar yang kaya. Okey, dan kat sini titik. Kemudian sambunglah lagi kan. Sambunglah sampai habis. Yang ini maka dilihat oleh Ketala Sari saudagar laki isteri. Okey, yang ni tak boleh buat ayat laki isteri lah jadi kita nak buat ayat macam mana tu cikgu? Kita kena buat ayat macam ni. Ketala Sari melihat suami isteri sedang okey, boleh okey, lagi sekali Ketala Sari melihat, sebab dilihat oleh ni kata ayat pasif dah berlaku, maka kita nak jadi dia aktif, yang sedang berlesari melihat saudagar itu makan nasi suami isteri pun boleh ya. Saudagar itulah maksudnya tengah makan nasi. Macam itulah. Okey, Ketala Sari pun boleh tukar, dia tak boleh tukar lalu tak sesuai. Jadi Ketala Sari masuk makan bersama-sama dengan saudagar itu, dah dapat markah. Okey, kemudian setelah jauh malam, okey, hatan tak payah. Okey, koma, lalu saudagar itu pun tak ada. Okey, jadi setelah jauh malam, saudagar itu masuk tidur, dah dapat markah. 6 markah dah dapat dah. Ya, selesai. Okay, maka itu cara-cara nak dapat markah untuk bahasa Melayu standard. Dia mudah saja ya. Asalkan yang ini jangan lupalah. Yang ini. Ini kata ayat kita kena tukar ayat aktif. Cikgu, kalau saya terlupa, saya tak tukar, masihlah dapat markah ya. Tak adalah kejam sampai tak bagi markah. Cumanya kena pandailah tengok kesesuaian ayat ni tengok. Okey, berhati-hati. InsyaAllah ada markah kat situ. Okey, ni masih kepimpinan teladan. Semua tingkatan 4 dah ni. Okey, ada yang tingkatan 5 ada yang tingkatan 5 burung terbang dipipiskan. Okey, yang ini 3 peribahasa ni berdasarkan petikan. Okey. Ni masih lagi 3. Okey, yang ni kalau dialog, keluar dialog, ada awak cari kat sini. Okey, ada juga yang berbentuk demonstrasi, contoh macam ni. Cikgu, kalau macam ni macam mana nak buat? Okey, awak kena bulatkanlah. Macam ni ringan tulang. Boleh guna simpulan bahasa, tak ada masalah. Yang ini apa? Yang ini apa? Yang ini apa? Okey. Jadi kita buat bulat 3-3 ni macam darjah 6 lah cikgu. 6. Okey, yang ni ringan tulang. Yang ni kita nak buat apa? Muafakat membawa berkat. Boleh juga muafakat membawa berkat. Okey. Ataupun pembentuk bulat manusia kerana masyarakat. Okey. Lepas tu boleh buat apa lagi? Peribahasa yang lain. Yang sesuai. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bolehlah kita terima ataupun apa nama ni?
bagai aur dengan tebing, ya, bagai aur dengan tebing. Cikgu bagai isi dengan kuku boleh ke? Macam tak sesuai lah sebab yang ini melibatkan ramai-ramai. Gitu. Okey. Okey, contoh lain dia. Okey, yang ini tak. Ini pemahaman minggu depan. Ni saja. Ni 3 peribahasa ni. Okey, ada pertanyaan kejap muafakat berat sama dipikul. Boleh? Muhammad Arif Hadi, boleh kita terima. Berat pikul, ringan sama dijincing. Yes, betul. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Ya, boleh? Salah satu. Okey, baik. Kalau dia nak 3 peribahasa, 3 peribahasa sahaja, yang lebih tidak diterima lah. Kita bagi 3 peribahasa sahaja. Okey, untuk peribahasa juga awak selain pada awak boleh gunakan simpulan bahasa, awak boleh guna slogan. Contohnya apa ni, pandu cermat jiwa selamat ke, itu untuk yang lain lah kalau ada gambar yang lain. Lepas tu majulah suka untuk negara, badan sihat otak cerdas, boleh digunakan dalam peribahasa. Okey, lagi satu peribahasa ni skema dia, kalau ada seakan-akan sama, tak ada masalah untuk awak dapat markah. Sebab dia memang mengikut skema pemarkahan, awak jangan risau. Cuma tak boleh bagi lebih jawapan. Dari segi jawapan. Tapi skema dia memang banyak. Memang lebih lah. Okay. Baik, ada sebarang pertanyaan lain? Alhamdulillah saya nampak walaupun ada beberapa belas saja pagi ni, tapi kan segi keaktifan dia bagus. Saya nampak ada peningkatan lah, aktif ya, pelajar aktif. Alhamdulillah lah. Pada saya, alhamdulillah saya bersyukur sangat walaupun masuk, tapi banyak bertanya kerana sesuai dengan konsep saya hari ini, malu bertanya sesat jalan. Okey, sekarang ni waktu menunjukkan 10.31. Saya mengalu-alukan daripada anak-anak sebelum diulas oleh pengurusi majlis. Okey, ada sebarang pertanyaan lain? Ada sebarang pertanyaan lain? Silakan. Saya dengan ini mengharapkan awak dapat skor 35 markah untuk poin yang saya tunjuk pada hari ini, iaitu saya simpulkan di sini bahawa Arif Hadi, terima kasih. Okey, poin untuk hari ini ialah morfologi, sintaksis, penyuntingan. Amin, bismillahirrahmanirrahim, A+ ya. Okey, penyuntingan bahasa Melayu standard dan peribahasa. Itu semua dalam satu konsep keseluruhan untuk markah bahasa, untuk markah bahagian kesalahan dan sebagainya. Ialah semua berbahasa dan bahasa kita, ya, bahasa jurubangsa. Okey, jangan takut dengan bahasa Melayu klasik ya anak-anak. InsyaAllah apa yang kita dapat hari ini kita gunakan sebaik-baiknya ilmu tersebut. Boleh sebar. Okey, jika ada sebarang pertanyaan ataupun ini boleh berhubung dengan pihak yang saya impak, dan jangan lupa jawab kuis saya untuk dapat markah, untuk dapat hadiah yang akan kita sediakan pada 25 Disember ini. Yang tertinggal soalan kuis boleh cek dalam muda. Kita ada soalan kuis dari program yang pertama kita buat sehingga harga hari ini. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk teknik menjawab kertas 2. Tetapi lain. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Maria atas segala perkongsian teknik cara menjawab soal subjek Bahasa Melayu sebentar tadi. Diharapkan perkongsian tersebut dapat memberi manfaat kepada semua pelajar yang bakal menduduki SPM 2021 pada bulan Mac 2022 dan kelak. Saya ingatkan kembali, para pelajar isi kehadiran bolehlah mengisinya pada aplikasi Moodle yang diberikan oleh penganjur di ruangan chat box. Baiklah para pelajar sekalian,